Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 2 matematik tingkatan 1, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.1c faktor sepunya. Jadi pertama sekali kita kena faham dahulu apa itu faktor sepunya. Jadi faktor sepunya bagi dua atau lebih nombor ialah faktor yang sama bagi nombor tersebut. Jadi maksudnya adalah nombor yang dapat membahagikan semua nombor tersebut lah. Itulah dipanggil sebagai faktor sepunya. Jadi di sini satu ialah faktor sepunya bagi semua nombor. Jadi sebabnya kenapa satu itu adalah faktor sepunya bagi semua nombor, sebab semua nombor itu boleh dibahagikan oleh satu. Jadi itulah sebab kenapa satu ni adalah faktor sepunya bagi semua nombor lah. Jadi seterusnya kita akan bincangkan dua jenis soalan yang paling biasa melibatkan faktor sepunya. Jadi pertama sekali kita lihat contoh yang pertama. Cari semua faktor sepunya bagi setiap senarai nombor berikut. Jadi di sini kita diminta untuk kena pasti faktor sepunyanya. Jadi di sini saya akan gunakan kaedah penyeraran faktor, maksudnya adalah senaraikan semua faktor tu. Lepas tu kita akan lihat apakah faktor yang sama bagi kedua-dua nombor ini. Jadi seperti biasa kita akan gunakan bahagi. 20 ni boleh bahagi dengan 1, jadi 20. Seterusnya 20 ni adalah nombor genap, maka dia boleh bahagikan dengan 2, jadi 10. Lepas tu 20 ni boleh dibahagikan dengan 4, jadi 5. Dan 20 ni boleh dibahagikan dengan 5 sama dengan 4. Jadi seperti yang kita bincangkan sebelum ni, waktu kita nampak ada berulang ni, sebenarnya kita sudah boleh berhentilah. Maksudnya faktor untuk 20 ni adalah 6 nombor ini. Jadi di sini kita boleh pendekkan kita punya cara kerja lah, iaitu apabila kita lihat faktor tu sudah berulang tu, maka kita boleh berhenti dan ambil nombor yang saya bulatkan tadi. Jadi di sini faktor bagi 20. Jadi kita senaraikan sama dengan 1, 2, 4, lepas tu 5, 10 dan 20. Jadi ini adalah faktor bagi 20. Lepas tu kita akan teruskan untuk 36. Jadi bahagi dengan 1, jadi 36. Jadi seperti biasa, ni nombor genap boleh bahagi dengan 2, jadi 18. Lepas tu 36 ni boleh bahagi dengan 3, jadi 12. Lepas tu 36 ni boleh bahagikan dengan 4, jadi 9. Jadi 36 ni boleh dibahagikan dengan 6, jadi 6. Jadi waktu anda nampak ni sudah berulang tu, sebenarnya kita boleh berhenti sudahlah. Sebab 36 tu kalau dibahagikan lagi, dia akan diteruskan dengan nombor yang di atas ni, iaitu 9, 12, 3, 18 dan 36. Jadi kita boleh ambil nombor di sebelah ni dan kita senaraikan. Jadi faktor bagi 36 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 tu hanya perlu tulis sekali. Jadi 12, 18 dan 36. Jadi faktor sepunya tu kita lihat apakah nombor yang berulang di dalam senarai faktor tadi. Jadi di sini ada 1, lepas tu ada 2, lepas tu ada 4 dan ada lagi tidak. Jadi sudah habislah. Jadi 1, 2 dan 4 sahaja adalah faktor sepunya bagi 20 dan 36. Jadi begitulah contoh pertama ini. Jadi mari kita teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu melibatkan 3 nombor. Jadi cara kerjanya sebenarnya adalah hampir serupa dengan tadi, cumanya kita perlu carikan faktor bagi setiap nombor dahululah. Jadi kalau adik-adik semua mau cuba, anda boleh pausekan video dahulu, lepas tu baru dengar penerangan daripada video ni. Jadi seperti biasa kita akan bahagikan. Jadi bagikan dengan 1, jadi 12. Bahagikan dengan 2, jadi 6. Bahagikan dengan 3, jadi 4. Lepas tu kita teruskan bahagi dengan 4, jadi 3. Jadi kita sudah dapat berulang. Ambil nombor ini sahaja. Jadi faktor bagi 12 kita boleh senaraikan sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Lepas tu kita lihat yang nombor seterusnya, iaitu 28. Bagi dengan 1, jadi 28. Bahagikan dengan 2, jadi 14. Bahagikan dengan berapa? 4, jadi 7. Dan kalau kita teruskan bahagi, kita akan bahagikan dengan 7 sama dengan 4.
maka kita ambil 6 nombor di sini. Jadi faktor bagi 28 sama dengan 1, 2, 4, 7, 14 dan 28. Jadi kita teruskan dengan 32 bagi dengan 1, 32. Diperhatikan memang semua nombor tu boleh bagi dengan 1 lah. Jadi disebabkan dengan nombor genap boleh bagi 2, jadi 16. Bagi lagi dengan 4, jadi 8. Bagikan dengan 8, dapat 4. Jadi tanpa berulang sudah, kita ambil nombor ini sahaja. Jadi faktor bagi 32 sama dengan 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Jadi begitulah senarai faktor bagi setiap nombor ni. Selepas tu faktor semuanya tu kita hanya carikan nombor yang berulang untuk ketiga-tiganya. Jadi pertama sekali memangnya adalah 1, lepas tu adalah 2 dan ada lagi tidak 4. Okey, lepas tu tak ada lagi. Jadi kita masih lagi adalah 1, 2 dan 4. Jadi inilah faktor sepunya tu, iaitu faktor yang muncul untuk ketiga-tiga nombor di sini. Jadi begitulah cara macam mana kita kena pasti faktor sepunya dengan sinarkan semua faktor tu, lepas tu kita bulatkan nombor yang sama tu. Jadi itulah faktor sepunya. Seterusnya kita lihat lagi satu contoh yang agak biasa untuk faktor sepunya ini, iaitu kita diminta untuk tentukan sama ada sesuatu nombor itu adalah faktor sepunya atau tidak. Jadi cara kerjanya macam mana adalah kita terus gunakan bahagi. Tengok dapat bahagi dengan tepat ke tidak. Kalau dapat dibahagikan tepat untuk semua nombor tu, maksudnya itu adalah faktor sepunya. Kalau tidak dapat, itu bukan faktor sepunya. Jadi di sini kita bahagia saja. 15 tu bagi 3, kita dapat 5. Lepas tu 33 tu bagi 3, kita dapat ni 11. Jadi di sini boleh dibahagi tepat. Jadi 3 ini ialah faktor sepunya bagi 15 dan 33. Jadi mari kita lihat lagi satu contoh yang merupakan soalan yang sama, iaitu 4 ialah faktor sepunya bagi 16, 34 dan 44 atau bukan. Jadi seperti biasa kita akan bahagikan. Jadi kita bahagikan 4, kita dapat ni adalah 4. Lepas tu 34 ni kalau kita bahagikan tu, jadi kalau kita gunakan kalkulator tu memangnya tidak akan keluar bahagi lah. Jadi macam mana kita tahu itu dah dapat dibahagikan tepat, ialah apabila kita nampak ada perpuluhan atau nombor bercampur tu. Jadi kalau anda tekan kalkulator di sini, anda akan dapat ni 8.5. Jadi apabila anda nampak perpuluhan 5 ini bermaksudnya dia tidak dapat dibahagikan tepat. Jadi ini bukan faktor. Jadi di sini 44 bagi 4 sama dengan 11. Jadi anda boleh katakan 4 bukan faktor sepunya bagi 16, 34 dan 44. Sebab 4 tu bukan faktor bagi 34 kerana tidak dapat dibahagikan tepat dengan 4. Jadi itulah kenapa dia bukan faktor sepunya. Jadi sebenarnya caranya sangat senang aja, iaitu kita gunakan bahagi untuk uji. Jadi di sini sekali lagi saya nak imbas kembali dengan semua, faktor sepunya itu adalah faktor yang sama bagi 2 atau lebih nombor lah. Iaitu kita nak pastikan nombor itu dapat bahagikan ke semua nombor yang diberi itu. Jadi begitulah untuk bahagian ni, iaitu untuk kita faham apa itu faktor sepunya. Jadi selepas tu sila cubalah banyak lagi latihan daripada buku teks atau buku rujukan lah. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.